Okey, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali di modul PDP RRBT tahun 4. Jadi sebelum ini kita telah belajar mengenai amalan keselamatan dalam bengkel, peraturan dalam bengkel, simbol keselamatan. Jadi pada video yang kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan kepada reka bentuk. Jadi di minggu keempat ni kita akan belajar tajuk reka bentuk dan kepentingannya. Jika murid nak lihat buku teks, murid-murid boleh lihat pada muka surat 14 sehingga ke muka surat 19. Jadi, untuk pada video kali ini, standard pembelajaran yang kita nak capai ialah 2.1.1 iaitu menerangkan maksud reka bentuk. Kemudian kita nak belajar apa itu kepentingan reka bentuk dan sebagai kandungan tambahan, cikgu nak murid boleh membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Jadi, hari ini objektif pembelajaran kita ialah murid dapat menerangkan 4 kepentingan reka bentuk dengan betul. Seterusnya untuk kriteria kejayaan, murid dapat menyatakan maksud reka bentuk, menulis 3 kepentingan reka bentuk dan akhir sekali menyatakan secara lisan 5 bidang pekerjaan dalam reka bentuk. Jadi yang ini kita akan belajar bersama-samalah. Okey, apa itu reka bentuk? Okey, cikgu nak lihat, kamu lihat dulu di bahagian yang kuning ni dahulu. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Okey, produk, corak dia dan juga bentuk. Mudah saja maksud reka bentuk, corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang. Maksudnya mesti ada lakaran dia, penghasilan dia. Sama ada 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan impak atau memberikan kesan kepada kehidupan kita. Bertujuan untuk menghasilkan rupa, bentuk atau penampilan sesebuah produk yang boleh diterima pakai oleh pengeluar dan pengguna. Jadi jika lihat buku teks ya murid-murid, pada muka surat yang ke-15, ada cerita sedikit mengenai reka bentuk. Ada satu keluarga makan di hotel ataupun kedai makan. Boleh nampak bangunan-bangunan pencakar langit ni. Jadi ayah dia pun terang. Di depan mata anak pun ada reka bentuk makanan. Jadi itu adalah reka bentuk, corak dan juga bentuk sesebuah produk. Jadi cikgu nak kamu lihat satu kereta ni. Ini nama kereta ni adalah Lamborghini Sian. Cikgu ambil gambar daripada internet. Jadi boleh lihat reka bentuk kereta ni memang menarik. Ada aerodinamik, boleh merintangan angin yang cantik. Kemudian warna menarik, cantik rim dia, bentuk dia, ni tayar nipis, lampu ni tajam, garang. Semua inilah faktor reka bentuk yang memberi kita kepuasan. Ini harga kereta ni dekat 1 juta lebih ni. Itu pun orang akan beli sebab orang suka reka bentuk dia. Tapi satu je rugi. Boleh duduk 2 orang je. Jadi pilihlah masing-masing punya cita rasa. Jadi ini adalah satu konsep reka bentuk yang boleh menarik minat pengguna. Jadi, reka bentuk ni kita bercerita mengenai produk. Mestilah kita buat satu benda ni untuk dijual. Jadi, reka bentuk boleh dikategorikan kepada beberapa produk. Pertama, reka bentuk makanan. Jadi, makanan ni ada pelbagai lah. Macam kuih kita ada ni, hiasan bentuk macam ni. Ada nasi lemak, pelbagai hiasan nasi lemak. Dia punya sambal pun macam-macam jenis. Jadi untuk reka bentuk makanan, murid boleh Google sedikit mengenai bento. Jadi bento ni adalah satu kata seni hiasan makanan yang asalnya di Jepun lah. Dan dia cantik lah. Macam ni contoh bento lah ni. Roti ni hias bentuk musang ni, kucing ke. Seterusnya, kita ada reka bentuk perabot. Maksudnya kerusi, meja, almari. Semua ni menggambarkan satu reka bentuk. Contohnya kalau murid-murid pernah pergi ke IKEA. IKEA ni adalah satu syarikat perabot yang menghasilkan produk-produk yang menarik, unik dia punya design. Tapi harga dia okey taklah mahal sangat. Tapi boleh pergilah untuk mendapatkan ilham reka bentuk. Boleh Google sahaja gambar-gambar daripada IKEA. Seterusnya reka bentuk pakaian. Okey, maksudnya pakaian lah termasuk kasut, seluar, topi, selendang, baju kurung. Semua itu adalah pakaian. Jadi pakaian ni menggambarkan reka bentuk yang pelbagai, ikut kaum, ikut jantina. Jadi tak sama sesebuah reka bentuk ni supaya orang akan beli. Ada orang nak pakai seluar jeans, ada orang nak pakai seluar lain. Seterusnya ada juga reka bentuk grafik. Maksudnya ilustrasi yang dihasilkan
ataupun gambar yang dihasilkan menggunakan sistem komputer. Okay, yang ini pun boleh buat poster, boleh buat gambar yang menarik, yang cantik menggunakan komputer dan boleh dijual. Okay, produk ialah sesuatu barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Jadi ini adalah contoh beberapa produk. Cikgu nak murid tengok di sekeliling murid ada tak reka bentuk yang boleh murid ceritakan. Macam contoh sekarang ni depan cikgu ni ada satu speaker. Ni speaker cikgu. Nampak macam botol air. Ni adalah speaker apa nama ni? Audio box. Okay, dia punya design macam botol air, senang bawa, ada pemegang. Dia menarik design dia, reka bentuk dia. Dan warna dia pun menarik. Cikgu suka warna camouflage ni, warna askar ni. Jadi ini adalah untuk menarik minat. Okey, reka bentuk. Apa lagi yang ada? Ni contoh pen cikgu. Ini pen, bukan pen sebarang pen. Ini adalah pen stylus. Cikgu boleh tulis pen ni di atas skrin. Boleh tanda hasil tugasan murid. Itu adalah contoh beberapa reka bentuk yang ada. Seterusnya, kita akan lihat juga kepentingan reka bentuk. Manusia ni menciptakan reka bentuk. Pertama sekali adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Ada orang perempuan, lelaki, tinggi, rendah, muda, tua. Semua ini untuk memenuhi kehendak manusia yang pelbagai. Ada orang yang kelainan upaya, dia kena pakai kerusi roda ke ataupun alatan sesuai dengan dia. Jadi semua reka bentuk adalah sesuai untuk manusia yang tertentu. Kemudian, untuk kedua, reka bentuk ni penting untuk membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Macam botol air cikgu tadilah. Okay, botol air cikgu ni disebabkan ada botol air pula. Speaker cikgu ni senang cikgu nak bawa ke mana-mana dengan dia punya reka bentuk yang menarik. Okay, ini contoh satu kerja yang mudah lah bila kita ada reka bentuk yang menarik. Kemudian, menjimatkan masa. Jadi, dengan ada reka bentuk yang baharu, kita akan dapat menjimatkan masa. Alatan makin canggih menggunakan reka bentuk terkini. Macam ni. Dulu kalau nak pasang earphone kan, kena pasang tarik wayar. Sekarang ni, macam sekarang ni teknologi kan. Boleh sambung ni di telinga, terus pairing. Jimat masa dan mudah. Inilah contoh-contoh reka bentuk yang terkini. Seterusnya, reka bentuk ni memberikan pelbagai pilihan lah mengikut cita rasa, kemampuan dan juga gaya hidup. Ada orang nak pakai telefon yang mahal. Ada orang boleh telefon sekadar, boleh buka WhatsApp, Facebook cukup lah. Ada orang ikut cita rasa dan juga kemampuan gaya hidup. Okay, itu adalah mengenai reka bentuk. Cikgu nak murid-murid lihat ya. Ada kepentingan tadi kita akan bincangkan pada gambar ini. Ada gambar kiri ni beg kanak-kanak. Yang ni beg orang dewasa lah. Jadi memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Ada perempuan nak gambar princess. Ada lelaki nak gambar Ben 10. Okay, ini ada dewasa tak nak lah gambar kartun-kartun. Dia nak gambar kosong. Okay, ini contohnya memenuhi keperluan. Kemudian membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Contoh beg kanak-kanak ni ada tempat penarik ni. Okay, jadi inilah yang dikatakan memudahkan kerja. Membantu sebab tu reka bentuk dia sesuai. Okay, kemudian menjimatkan masa. Menjimatkan masa maksudnya reka bentuk tu mudah untuk kita akses. Contoh ni beg anti curi katanya lah. Ada port untuk cas USB. Terus plug in power bank tu simpan dalam beg, boleh plug in telefon. Itulah kata jimatkan masa. Seterusnya memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Okay, ikutlah macam-macam orang. Dia nak beg. Ada orang tak suka beg macam ni. Ada murid tak suka beg tarik. Ada murid suka beg silang tepi. Macam-macam lah. Jadi, itu adalah mengenai kepentingan reka bentuk. Sekarang kita nak tengok laluan kerjaya. Jadi, dalam reka bentuk ni, sebab kalau kita pandai dalam reka bentuk, kita boleh berjaya dalam pelbagai bidang pekerjaan. Pertamanya mengenai pereka grafik. Pereka grafik adalah orang yang membuat logo, buat grafik lah, design. Orang yang membuat reka bentuk satu-satu banner. Kalau tengok poster, ini pereka grafik lah kerja dia. Memang ada interior designer. Semua ni adalah kerja untuk pereka grafik. Seterusnya chef. Jadi chef ni adalah orang yang menyediakan makanan lah. Jadi reka bentuk makanan yang menarik datang daripada chef yang bagus. Kadang-kadang nasi goreng tu kalau chef yang masak, yang hebat-hebat tu jadi mahal sebab reka bentuk dia menarik. Seterusnya kita ada pereka fashion. Pereka fashion adalah orang yang menghasilkan reka bentuk pakaian.
Jadi fashion ni akan memberikan impak lah. Ada orang nak baju ropol-ropol macam ni, ada orang nak baju simple. Jadi perekat fashion adalah orang yang menghasilkan reka bentuk. Termasuklah mak ayah kamu. Mak mungkin ada yang tukang jahit, mereka juga perekat fashion. Seterusnya, arkitek adalah orang yang menghasilkan reka bentuk bangunan. Jadi bangunan yang menarik, pencakar langit, akan macam di Dubai tu kan. Jadi orang yang menghasilkan ini adalah arkitek. Mereka ini adalah orang kreatif yang menghasilkan reka bentuk bangunan yang sangat menarik. Seterusnya, juru animasi. Okay? Juru animasi adalah orang yang mencipta reka bentuk animasi ataupun kartun lah. Contohnya saudara Nizam Razak ni, pencipta animasi Bobo Boy. Dah dipasarkan di seluruh dunia animasi Bobo Boy ni, dan boleh jadi satu bidang pekerjaan lah. Boleh bekerja, boleh jadi suara latar. Jadi banyak benda yang menyumbang dalam reka bentuk ni. Jadi banyak lagi pekerjaan lain. Antara contoh yang lain, seorang yang menghasilkan video. Ada satu orang yang menghasilkan reka bentuk. Jadi kita dah belajar beberapa perkara dalam pengenalan reka bentuk. Pertama, kita dah belajar mengenai maksud reka bentuk. Kedua, kita dah belajar mengenai kepentingan reka bentuk. Dan akhir sekali, apa bidang pekerjaan yang boleh ada. Okay, macam gambar tadi, gambar Lamborghini tadi kan. Itu ada orang yang menghasilkan reka bentuk itu. Baik. Jadi untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh buka pautan yang cikgu sediakan ini. Di dalam video description ada juga. Boleh tekan dan boleh jawablah latihan ini yang dihasilkan oleh Cikgu Nadia 79. Terima kasih Cikgu Nadia dah buat soalan ni. Jadi murid boleh buatlah, padankan, pilih jawapan. Dan untuk latihan penggayaan, murid-murid boleh buat latihan ini ataupun buatlah sedikit peta buih dan buat di dalam buku tulis mengenai apa produk reka bentuk yang murid dapat lihat dalam kehidupan seharian. Jadi kita dah belajar perkara mengenai pengenalan reka bentuk. Pada video yang akan datang, kita akan belajar mengenai elemen reka bentuk. Okay, pastikan murid-murid subscribe, share video yang cikgu hasilkan supaya dapat ramai lagi dapat manfaat mengenai RBT tahun 4. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.